Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan Tingkatan 4 KSSM untuk tajuk Geometri Koordinat Standard Kandungan 7.2 Garis Lurus Selari dan Garis Lurus Serenjang. Video ini akan membincangkan perkaitan kecerunan dengan tangent. Slide menunjukkan satu garis lurus yang mempunyai dua titik di atasnya. Koordinat yang pertama ialah x1, y1. Koordinat titik kedua ialah x2, y2. M1 merupakan arah kecerunan bagi garis tersebut. Untuk mendapatkan kecerunan garis, kita memerlukan jarak mencancang. Jarak mencancang ini kita akan perolehi daripada titik y2 tolak y1. Maksudnya daripada y2 ni ke y1. Dan jarak mendatar daripada x2 hingga ke x1. Jadi nak dapatkan jarak kena tolak x2 tolak x1. Okay, rumus kecerunan kita dah belajar. Y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Okay. Pertemuan garis jarak antara dua garis jarak ini akan membentuk satu segitiga bersudut tegak. Okay, sebab dia selari dengan paksi Y dan paksi X. Mesti membentuk sudut tegak. So, kita bandingkan dengan satu segitiga yang mempunyai sudut theta di sini. Okay. Kita nak bandingkan kita nak bandingkan antara dua segitiga ni. Jadi kita tengok yang jarak mencancang ni adalah sepadan dengan tentang sisi tentang kepada sudut theta ini. Manakala jarak mendatar ni sepadan dengan sisi sebelah bagi sudut theta. Maka sudut theta sisi tentang sisi sebelah ni adalah menepati sifat tangent. Iaitu tangent theta sama dengan tentang per sebelah. Theta sama dengan tentang per sebelah. Tangent theta. Okay, jadi kita letakkan segitiga ni ke atas segitiga pada garis. Okay, jadi memang sengaja nak padankan dia. Jadi cikgu buat sama saiz. Okay. Jadi segitiga ini kita gerakkan ke hadapan. Okay, bila kita gerakkan, maksudnya cikgu buat satu kopi lagi segitiga ni, cikgu gerakkan dia, slidekan saja ke secara mendatar ke sebelah kiri ni. Kemudian lukis satu garis lagi. Okay. Sudut tak berubah. Sudut tak berubah. Jadi garis lurus ini dengan garis lurus yang pertama ni mempunyai kecerunan yang sama kerana sudutnya, sudut theta adalah sama. Jadi garisnya pun juga kecondongannya sama. Bila kecondongan sama bermaksud kecerunannya sama. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini? Kecerunan adalah sama dengan tangent theta. Garis pertama yang ini dan garis kedua yang kita lukis baru selepas kita slidekan segitiga yang baru. Okey, garis pertama, garis kedua. Garis pertama dan garis kedua adalah selari jika dan hanya jika M1 adalah sama dengan M2. Dekat sini bermaksud kecerunan bagi dua garis yang selari adalah sama. Kalau M1 ni nilainya 5, maka M2 pun 5. Maksudnya kecerunan garis 1 ni 5, kecerunan garis 2 juga 5. Kalau kecerunan garisnya X, kecerunan garis 2 pun X. Clear? Okey.
Seterusnya kita tengok pada sukuan. Sukuan ni kita nak tengok di mana kedudukan tangent dalam sukuan. Okay, sukuan yang pertama adalah di antara 0 hingga 90 darjah. 0 hingga 90 darjah bermaksud akan membentuk sudut tirus. Dalam sukuan pertama, di sini cikgu tulis A kerana A itu bermaksud all ataupun semua nilai trigonometri iaitu sin, cos dan tangent bernilai positif. Manakala di sini sukuan kedua dilingkungi sudut 90 darjah hingga 180 darjah. Bermaksud bermula daripada 91 darjah. Bermula daripada 91 darjah, dia dah jadi sudut cakah. Sudut cakah hanya sin bernilai positif. S mewakili sin. Jadi dekat sini, cos dan tangent akan bernilai negatif. Untuk sukuan ketiga, iaitu 180 darjah hingga 270 darjah, tangent bernilai positif di sukuan ketiga. Okey, sudut yang terlingkung dalam sukuan ini dipanggil sudut refleks. Okey. Dan 270 darjah hingga 360 darjah, sudut daripada 270 darjah hingga 360 darjah ni dalam lingkungan sukuan keempat hanya cos bernilai positif. Jadi sin dan tangent akan negatif. Sini juga merupakan sudut refleks. Jadi kena kenal sudut tirus di bawah 90 darjah, sudut cakah di antara 90 hingga 180 darjah, dan sudut refleks di antara 180 hingga 360. Sudut refleks ni besar sikit lah. Okay. Jadi, untuk sudut sukuan pertama dan kedua ni, di antara 0 darjah hingga 180 darjah, kalau kita tengok garis paksi kan, 0 hingga 180 darjah, untuk sukuan pertama semua positif, untuk sukuan kedua sin saja yang positif. Jadi tangent akan negatif. So kita tengok apa yang cikgu cerita ni sebenarnya. Tengok dekat sini berkaitan M dengan tangent. Sekiranya garis lurus itu selari dengan paksi X. Selari dengan paksi X. Jadi sudut theta dia adalah kosong. Tangent kosong ialah kosong. Ini boleh tekan kalkulator pun boleh. Tangent kosong darjah sama dengan kosong nilainya. Jadi kecerunan juga kosong. Okay, untuk yang kedua, apabila suatu garis lurus selari dengan paksi Y, okay, selari dengan paksi Y dekat sini, jadi theta dia ialah 90 darjah. Sudutnya 90 darjah lah. Okay. Di antara sudut tu dengan paksi X, kita kira daripada paksi X hingga kepada garis tersebut. Jadi macam ni. Macam tu. Daripada paksi X kepada garis tersebut, 90 darjah. Okay. Tangent 90 darjah. Jika kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai dia tidak tertakrif. Jadi, dia punya kecerunan juga tidak tertakrif lah maksudnya. Kenapa tidak tertakrif? Sebab tidak ada terbentuk segitiga di sini. Dia dapat satu line saja. Yang ini pun samalah. Tak boleh membentuk segitiga. Sebab dia satu line je ni. Okey. Yang ini sudut theta dia kosong. Yang ini sudut theta dia 90 darjah. Dia straight ke atas. Okey. Sementara nombor 3. Yang ni condong. Condong. Sudut theta dia condong macam ni. Okay, macam menaik gitu kan. Kalau kita compare dekat sukuan, bila condong, dia duduk dekat sini. Kan? Kita kira theta dia tu daripada paksi X pergi ke garis. Jadi macam ni lah. Kes, theta dia daripada
Sudut ni pergi ke garis tersebut, dia akan membentuk satu segitiga macam ni. Jadi theta dia dekat bawah. Dan dia berada dalam sukuan yang pertama. Sukuan pertama bermaksud semua trigonometri bernilai positif. Jadi tangent juga bernilai positif. Maka kecerunan garis lurus ini juga akan menjadi positif. Okay? Jika tangent tu positif, maka kecerunan tu confirmlah positif. Maksudnya, apabila suatu garis lurus tu berkecerunan positif, dia akan condong ke kanan. Okay. Tengok pula nombor 4. Nombor 4, garis lurus ini condong ke kiri. Bila condong ke kiri, sudut yang kita nak tengok akan melekat dengan paksi X sehingga ke garis tersebut. Jadi dekat sini kan, sebelah sini. Bila kita compare dengan sukuan, dia duduk kat sini. Sukuan kedua. Dia duduk kat sukuan kedua kat sini. Dekat sukuan kedua merupakan rumah sin. Bila rumah sin, maksudnya tangent negatif. Dia berada di antara, kita tulis kat sini kan, di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Yang ni lah. Ni Jadi dekat sini tangent negatif. Bila tangent negatif, maka kecerunan garis lurus ini juga negatif. Jadi dapat disimpulkan dekat sini, bila garis lurus berkecerunan negatif, kecondongannya pergi ke sebelah kiri. Dia condong ke kiri. Garis yang berkecerunan positif, dia condong ke kanan. Garis yang tidak tertakrif kecerunannya, dia selari dengan Y. Garis yang mempunyai kecerunan kosong selari dengan paksi X. Masih lagi dengan sukuan untuk kita relate dengan tangent. Okay, dekat sini cikgu bagi formula tangent theta tadi tentang persebelah, perimbasan. Okay, jadi kita nak tengok apa dia nak, macam apa nak cerita ni. Okay, katakan kita ada satu garis lurus, garis ni condong ke kiri. Okay. Jadi sudut di antara paksi X ni sebenarnya dia macam ni. Mesti daripada kosong, betul tak? Daripada kosong pergi ke garis tersebut. Jadi sudut ini theta 1. Tadi cikgu bagi bila garis condong ke kiri, cikgu warnakan yang sebelah sini, betul tak? Sudut tirus dia. Ini cikgu warnakan sebelah sini pula. Kenapa? Okey, tak apa. Kejap lagi kita tengok kenapa. Okay, garis yang kedua cikgu bagi condong ke kanan pula. Dua garis ni bertemu dan membentuk sudut 90 darjah dekat sini. Okay? Maksudnya dia berserenjang. Dua garis ni berserenjang. Okay, sudut di antara paksi X dengan garis yang kedua ni kita namakan theta 2. Okay, jadi theta 1 ni sudut cakar dan theta 2 ni sudut tirus. Okay. Kemudian setiap bucu yang membentuk segitiga ni kita namakan dia. Okay, katakan bucu yang pertama ni A, pertemuan antara dua garis ni B, dan pertemuan yang di sini dengan paksi X ni namanya C. So jadi terbentuklah A, B, C. So dia bersudut tegak di B. Okay. Jadi untuk sudut theta 1 ni, oleh kerana dia cakar, dia duduk di luar segitiga. Jadi kita nak cari tangent. Sekarang kita nak cari tangent. Nak cari tangent mesti ada tentang dan sebelah. Mesti ada sisi tentang dan sebelah. So sudut cakar, macam mana kita nak cari tentang dan sebelah kan? Maka inilah kita gunakan sudut sepadan. Maksudnya kita akan gunakan sudut di sebelah. Sudut di sebelahnya yang berada dalam segi tiga. Yang berada dalam segitiga. Lepas tu, kita tengok tangent theta 1 sama dengan negatif tangent theta. Kenapa? Ini yang macam cikgu cakap tadi. Sebab, dia ibarat dekat sini, dekat sukuan ni.
sudut theta 1 ni dia duduk dekat sebelah sini. Yang alfa ni duduk dekat sini, di sebelah kan. Dia duduk dekat sukuan kedua. Sukuan kedua merupakan rumah sin. Jadi rumah sin, tangent akan bernilai negatif. Jadi tangent theta 1 ni adalah sama dengan negatif tangent alfa. Seterusnya, macam mana dapat AB per BC ni? Sebab, tangent alfa, tentang dia ialah AB. Sebelah dia ialah BC. Jadi, tentang per sebelah. AB per BC. AB per BC. Dan jangan lupa negatif tu kena turunkan. Manakala tangent theta 2 pula, theta 2 ni tentang bagi theta 2 tentang di hadapan BC. Sebelah dia ialah AB. Jadi tentang per sebelah. Kita dapat BC per AB. Okay? Kemudian, mari kita tengok antara dua ni. Negatif AB per BC darab dengan BC per AB. Apa hasil dia? AB dengan AB ni hilanglah. Kan? Okay, macam ni. AB dengan AB ni tinggal satu. BC dengan BC ni pun tinggal satu. Jadi, AB per BC darab dengan BC per AB negatif kan? Jadi, tinggal negatif 1 sama dengan negatif 1. Faham Jadi, kita gantikan pula AB per negatif AB per BC ni ialah tangent theta 1. Ni. Dan BC per AB ni yang ni tadi ialah tangent theta 2. Jadi, tangent theta 1 darab dengan tangent theta 2 hasilnya ialah negatif 1. Sebab kita refer dekat atas ni. AB per BC darab dengan BC per AB akan menghasilkan negatif 1. Jadi, oleh itu, tangent theta 1 darab tangent theta 2 juga akan menghasilkan negatif 1 sebab dia benda yang sama. Jangan lupa, M tadi kecerunan adalah sama dengan tangent theta. Maka, M1, tangent theta 1 adalah sama dengan M1. Tangent theta 2 adalah sama dengan M2. Maka, M1 darab dengan M2 juga sama dengan negatif 1. Jadi, yang ini kita dah dapat, kita boleh olah pula M1 nak dapatkan M1, M2 bawa sebelah. Jadi, bahagi M1 sama dengan negatif 1 per M2. Kalau kita nak M2, sama juga. M2 sama dengan M1 bawa sebelah, M2 sama dengan negatif 1 per M1. Okey? Di sini saja kita manipulasikan rumus. M1 darab M2 sama dengan negatif 1 ataupun M1 sama dengan negatif 1 per M2. Ini budak kecil ni nak cakap. Maka, garis 1 dan garis 2 berserenjang jika dan hanya jika kecerunan pertama adalah sama dengan negatif 1 per kecerunan kedua. M1 sama dengan negatif 1 per M2. Okey, budak kecil ni nak cakap, ada dua perkara je kita belajar hari ni, iaitu selari. Bila garis itu selari, maka kecerunan yang pertama adalah sama dengan kecerunan yang kedua.
Jika garis itu serenjang, keculunan pertama adalah sama dengan negatif 1 per M2. Senang je. So, sampai sini saja dahulu. Sekian, terima kasih.